Hari ini insya-Allah saya akan berkongsi serba sedikit tentang tajuk berkaitan dengan etika Islami dalam sains dan teknologi. Okey. Jadi secara umumnya apa yang anda faham tentang etika Islami? Ada siapa-siapa boleh jawab? Dah jadi macam kuliah kan? Dia macam etika Islam yang Ustaz. Ustaz lah, doktor. Ya. Dia macam peraturan-peraturan untuk etika kan. Etika peraturan, kita peraturan yang mematuhi syariat Islam. Macam Okey. tu rasanya. Okey, satu cubaan yang baik. Terima kasih. Okey, jadi dia sebenarnya dalam perbincangan berkaitan dengan etika, kita akan dengar sekurang-kurangnya dua perkataan yang hampir sama. Okay. Pertama, kalau ini perkataan dalam bahasa Inggeris, ethics ataupun etika. Yang keduanya ialah etiquette. Dalam bahasa Melayunya, etiquette. Okay. Jadi kebanyakan orang sering terkeliru dengan dua perkataan ini. Okay. Sebagaimana yang dijawab oleh saudara kita sebentar tadi, saudara Irfan, ada percampuran antara etika dan etiket di situ. Okay. Saya rasa lebih baik saya kongsi slide lah kot. Sekejap. Okey. Boleh nampak? Boleh. Boleh, Doktor. Okey. Jadi, sebenarnya dia ada 3 perkataan yang berkaitan. Pertama, etika. Kedua, etiket. Yang ketiga, ethos. Etika bermaksud prinsip-prinsip akhlak atau sistem moral dan ianya adalah salah satu cabang falsafah. Etiket pula merupakan peraturan-peraturan formal mengenai tingkah laku yang betul dan sopan dalam masyarakat atau dengan lebih mudah difahami sebagai budi bahasa. Okay. Yang ketiga, ethos, iaitu semangat, nilai moral, idea atau kepercayaan yang menjadi ciri sesuatu kumpulan. Kita biasa dengar masa sekolah dulu, saya percaya setiap sekolah tu ada ethosnya sendiri. Okay. Sebagai contohnya, kalau sekolah saya dulu, perkara yang menjadi ethos kepada sekolah saya dalam bidang sukan khususnya ialah rugby. Jadi itu masuk ethos. Etiket ni contohnya macam adab kita di meja makan. Kalau kita pergi majlis ataupun jamuan di hotel-hotel, kita akan jumpa dengan etiket. Maksudnya kita akan tengok atas meja tu penuh sudu, garfu, lepas tu ada pinggan, ada cawan dekat sini, pinggan pula, lepas tu ada mangkuk, lepas tu yang sudu garfu tadi ada yang besar, kecil. Jadi itu etiket. Tapi apa yang kita nak bincangkan hari ini ialah etika, iaitu prinsip-prinsip akhlak atau sistem moral. Sekejap saya punya slide tak bergerak. Okay. So etika merupakan terjemahan daripada perkataan bahasa Inggeris, yang mana bahasa Inggeris itu pula, perkataan ethics itu diambil dari bahasa Yunani ataupun bahasa Greek.
iaitu perkataan ethikos yang maksudnya moral. Okey, kalau kita tengok definisi etika menurut Kamus Dewan edisi keempat, pertama ialah ilmu berkaitan prinsip-prinsip akhlak atau moral. Yang kedua, prinsip moral atau akhlak atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan, persatuan, pekerjaan dan lain-lain. Okey. Jadi kalau kita tengok kat sini, perkataan etika menghampiri kalau dalam pengajian Islam ialah akhlak. Okey. Jadi etika secara umumnya merupakan jawapan bagi persoalan apakah yang sepatutnya atau seharusnya dilakukan. Okey. Kalau kita tengok dalam gambar ni kan. Okay. There is no right way to do a wrong thing. Okay. Tak ada jalan yang betul untuk kita membuat sesuatu perkara yang salah. Contoh, boleh bagi contoh. Apa perkara yang salah yang dibuat dengan tujuan yang baik? Macam mencuri, doktor. Mencuri tapi macam kan orang kata dia mencuri sebab dia terdesak. Itu kan betul kan salah tapi niat dia macam Okey. baik. Macam Robin Hood Kalau lah. macam Robin Hood Macam Robin Hood. Okay. Maksudnya kononnya dia mencuri. Mencuri untuk tujuan membantu orang-orang miskin. Okay. Mencuri itu perkara yang salah. That is a wrong thing. Okay. Tapi tujuannya tu baik. Sebab nak tolong orang yang miskin. Tapi dalam Islam, matlamat tidak menghalalkan cara. Okay. Walaupun dengan tujuan yang baik macam mana pun, seandainya perkara itu salah, maka ia tetap salah. Okay, ada banyak contoh sebenarnya. Tapi yang paling popular Robin Hood tu lah. Okay. Seterusnya kita lihat etika Islami. Okey, kenapa kena ada etika Islami? Maksudnya akan ada pihak yang akan jawab, kalau ada etika Islami, maksudnya ada etika Kristiani, etika Budi, etika Hindi. Okay. Sifat etika itu dia lebih kurang macam persoalan adakah sains itu bersifat neutral. Ada yang kata sains itu adalah bersifat, maksudnya ada sains Islam, ada sains yang bukan Islam. Okay. Ada pendapat yang kedua mengatakan sains itu neutral. Maksudnya semua perkara itu adalah tidak bersifat Islam dan bersifat Islam. Dia neutral. Yang ketiga menyatakan sains itu mengambil sifat pengamalnya. Kalau pengamalnya, maksudnya dekat situ, sains itu neutral tapi bergantung kepada pengamalnya. Okay. Jadi dalam konteks etika Islami, maksudnya ialah etika yang dibentuk daripada nilai sejagat kelakuan berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita lihat, etika dalam konteks konvensional adalah bersifat universal. Tetapi tidak semestinya setiap perkara yang dianggap beretika menurut pandangan konvensional
adalah beretika menurut kacamata Islam. Jadi sebab itu adanya etika Islami ataupun dalam pengajian Islam kita lebih kenali sebagai akhlak. Okay, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Okay, maksudnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak dalam Islam tu adalah perkara yang dia bukanlah perkara yang daruri, tetapi ia adalah sebagai lambang kepada kecantikan Islam itu sendiri. Jadi kalau kita lihat, kalau dalam bahasa Arab, mufradnya ialah akhlak. Kata jamaknya khuluq. Jadi kalimah khuluq ini disebut sebanyak 2 kali dalam Al-Quran, iaitu dalam suratul Syu'ara dan suratul Qalam. Jadi akhlak merupakan sifat keadaan jiwa yang menentukan tindakan manusia. Jadi maksudnya etika dan akhlak ini, ia berkait rapat dengan dalaman diri seseorang. Sekiranya seorang itu bersifat ataupun jenis yang positif, maka akan tergambar menerusi perlakuan dan tingkah lakunya sehari-hari. Okay. Jadi keindahan ataupun kecantikan seorang individu itu bukanlah semata-mata berdasarkan kepada pakaiannya. Sebab ramai yang pakai jubah, pakai tudung labuh, pakai serban, tapi akhlaknya buruk. Okay. Mencaci, memaki, memfitnah. Okey, seterusnya. Kalau kita lihat etika Islami itu berteraskan iman dan akhlak, iaitu berkait dengan ihsan. Okey, apa maksud ihsan? Ada sesiapa yang boleh kongsi maksud ihsan? Doktor, Ya. bagi saya ihsan ni macam berlaku baik kepada semua hidupan, tak kisahlah manusia maupun haiwan dan juga makhluk lain. Betul, betul. Jadi ihsan itu kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW ketika baginda bersoal jawab dengan malaikat Jibril alaihi salam, kita akan dapat lihat ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah berkaitan dengan ihsan. Jadi apa yang baginda Rasulullah jawab? Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Jadi maksudnya kita buat sesuatu itu seolah-olah Allah melihat kita. Okey. Ya bukan. Seolah-olah kita melihat Allah. Maksudnya kita nampak Allah sedang perhatikan kita. Sedangkan kita tak nampak Allah perhatikan. Tapi hakikatnya memang Allah sentiasa memerhatikan kita. Jadi menerusi penghayatan kepada maksud tersebut, ia akan merangkumi akan menjadi sesuatu, maksudnya kita berlaku baik, melakukan ihsan, belas ihsan kepada semua makhluk. Kepada tumbuhan, kepada haiwan, kepada sesama manusia. Okay. Kalau berjanji dengan kawan, kita tak biarkan dia tertunggu-tunggu. Kan biasa kan orang Malaysia ni, bila tanya, kat mana? On the way. Ni nak start kuliah dah ni. Jap, on the way. Padahal baru celik mata. Okay. Jadi itu tak berlaku ihsan lah itu. Okay, seterusnya, etika Islami berasaskan amanah dan tanggungjawab. Okey, sebelum tu, etika Islami itu bersumberkan wahyu. Yakni Allah Subhanahu Wa Taala merupakan penentu betul atau salah sesuatu perkara.
Sebab Allah lah yang menciptakan kita, dan sebagai pencipta manusia, sudah semestinya yang Allah itu tahu apa yang baik, apa yang buruk untuk manusia. Pasal tu kalau kita lihat, kadang-kadang memang perkara ni dinyatakan sendiri melalui firman Allah dalam Al-Quran. Ada setengah keadaan, setengah perkara yang kita lihat seperti baik, sedangkan hakikatnya ialah buruk kepada manusia. Contohnya, arak. Kalau kita tengok dekat barat, mereka minum arak, especially masa musim sejuk. Sebab arak itu bersifat memanaskan. Okay? Jadi ada kebaikan kat situ. Tapi hakikatnya, arak itu merupakan kunci kepada segala dosa. Okey, seterusnya, etika Islami berasaskan amanah dan tanggungjawab manusia, yang mana kita perlu menunaikan hak-hak Allah, hak masyarakat dan hak individu, serta hak kepada diri sendiri. Okey, seterusnya, kalau kita lihat, etika Islami berbeza dengan etika konvensional. Yang mana kalau kita lihat, etika konvensional dibentuk berdasarkan pengalaman dan logik akal manusia semata-mata dalam menentukan betul salah sesuatu tindakan dan lebih memberi keutamaan kepada hak-hak individu. Mereka lebih mengamalkan sifat ananiah. Okay? Ananiah itu ialah bersifat keakuan. Maksudnya sesuatu perkara itu sekiranya baik kepada individu itu, meskipun membawa kesan yang buruk kepada masyarakat, tapi hak individu itu perlu diberi keutamaan. Ini merupakan pandangan etika konvensional. Okey. Jadi apa ciri-ciri etika Islami? Okay, pertama, pandang alam manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Okay. Jadi manusia ini sememangnya telah diamanahkan sebagai khalifah, yang mana tanggungjawab utamanya ialah untuk mengimarahkan dunia. Hidup dengan penuh ketertiban sesama manusia, mengurus sumber alam secara mapan, memelihara alam sekitar. Okay. Sebab memang tugas khalifah iqamatuddin wa siyasatud dunya. Maksudnya kita menegakkan agama Allah dan mentadbir alam. Jadi manusia bertanggungjawab mempertingkat kehidupan, yakni kualiti kehidupan secara berterusan dalam kerangka peranan khalifah. Okay. Jadi apabila seorang manusia itu menghayati, memahami takrif sebenar khalifah Allah di muka bumi ini, maka manusia akan menjalankan amanah itu dengan penuh tanggungjawab. Maksudnya, dengan walaupun perlakuan itu adalah bersifat, orang kata macam kecil sangat. Contohnya, kita masuk dewan kuliah, kita makan gula-gula, kita dah tentu tak telan sekali dengan pembalut gula-gula tu kan. Jadi pembalut gula-gula tu kita lipat kecil-kecil, lepas tu selit celah kursi. Walaupun perkara itu nampak kecil, tapi kita telah pecah amanah sebagai khalifah. Apatah lagi kalau kita melakukan perkara yang lebih merosakkan alam sekitar, contohnya. Kita nampak pokok bunga raya kat tepi jalan, kita cabut bunga dia. Okay. Kononnya atas alasan untuk menghayati keindahan ciptaan ilahi. Jadi tak perlu pun nak cabut. Okay. Okay, seterusnya manusia dicipta dengan tujuan dan tanggungjawab. Dan perkara ini bertentangan dengan teori evolusi Darwinism, yang mana menyatakan semua hidupan terjadi secara rawak dan kebetulan. Okay. By nature and by chance. So maksudnya manusia ni terjadi
secara tiba-tiba. Tiba-tiba je jadi kan. Jadi kalau manusia itu dicipta tanpa ada tujuan, maka itulah yang terjadi. Dalam kehidupan, kalau kita lihat bagaimana masyarakat di barat khususnya, mereka hidup itu seolah-olah tiada hala tuju, mengamalkan hedonisme dan sebagainya. Okay. Okay, seterusnya, etika Islami itu sifatnya selari dengan fitrah manusia. Sebab setiap manusia sememangnya dilahirkan dalam keadaan suci dan fitrah. Okay, tapi apa yang merosakkan kesucian itu ialah nafsu, keinginan dan kehendak manusia. Manusia yang waras, manusia yang sihat, dia pasti akan merasa malu dan bersalah apabila melakukan perbuatan yang tidak bermoral. Yang mana perbuatan itu bertentangan dengan fitrah manusia. Contohnya lah paling mudah. Ada rasa bersalah tak kalau kita tipu pensyarah contohnya? Mesti ada rasa sikit. Okay? Apatah lagi kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih tidak bermoral. Mencuri contohnya. Mesti kita akan ada rasa bersalah je. Contohnya orang dalam bulan Ramadan, orang yang tak berpuasa. Sedikit sebanyak dia ada rasa bersalah. Tetapi seandainya individu itu telah rosak luar dan dalamnya, akal fikirannya pun dah rosak, itu yang terjadi apabila ada golongan yang dengan tanpa segan silu mempamerkan, mengisytiharkan perbuatan tidak bermoralnya. Sekarang ni banyak kita boleh tengok contoh. Saya tak nak bagi contoh. Sebab kadang kena saman pula. Boleh cari sendiri contoh dia. Okey, seterusnya, agama, etika dan fitrah manusia saling berkaitan. Jadi tak boleh nak dipisahkan. Sebab dalam Islam, kesemuanya ini adalah bersifat saling melengkapi. Seterusnya, etika meliputi urusan peribadi dan sosial. Kalau kita lihat peribadi berkaitan dengan penyucian diri contohnya. Tazkiyatun nafs. Okay. Seterusnya, perhubungan sosial mempertingkat hubungan sesama manusia dan alam sekitar. Bagaimana kita melakukan belas ihsan kepada haiwan contohnya. Tak adalah nampak anjing sepak, nampak anjing sepak. Sepak je nampak anjing. Okey. Meskipun haiwan itu, contohnya anjing itu adalah bersifat najis mughallazah, tapi ia berhak untuk hidup di atas muka bumi ini sebab dia adalah makhluk Allah juga. Seterusnya, etika Islami adalah berpandukan wahyu dan mengatasi kehendak manusia. Dan ini berbeza dengan etika konvensional yang dibentuk berasaskan kehendak dan keperluan manusia semata-mata. Jadi sistem etika Islam meliputi daripada interaksi sosial yang paling ringkas hinggalah peringkat tertinggi. Yang mana sistem yang mengajar tentang ketertiban dan kesopanan bukan sekadar menyenangkan hati orang lain dalam interaksi. Bagaimana? Tengok, keindahan Islam itu, Islam ajar perkara daripada sekecil-kecil perkara. Bagaimana cara potong kuku yang betul, bagaimana cara bersin. Kalau bersin, macam mana Islam ajar? Ada siapa-siapa boleh jawab? Musim-musim COVID ni kena tahu. Macam mana Islam ajar bersin? Tutup mulut. Tutup mulut guna apa? Guna tangan, doktor. Islam ajar seelok-eloknya guna hujung pakaian ataupun pada apa tu? Baju. Pada lengan lah. Sebab kalau kita
pada tangan. Lepas tu kita bersalam. Selain daripada itu, Islam ajar bila bersin, sebut Alhamdulillah. Yang dengar tu, jawab Yarhamukallah. Itu dia balas balik, Yahdikumullah. Itu sebenarnya perkara yang remeh, perkara yang kecil. Tapi itu Islam ajar. Apatah lagi perkara-perkara yang lebih besar, bagaimana nak mentadbir negara, bagaimana nak melakukan siasah dan sebagainya. Okey, seterusnya manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah dan suci daripada dosa. Dan manusia hanya bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya dan tidak menanggung beban dosa orang lain. Berbeza dengan salah satu agama yang ada konsep dosa warisan. Di mana disebabkan dosa Adam memakan buah terlarang itu, maka seluruh bayi-bayi yang dilahirkan, seluruh manusia yang dilahirkan itu mewarisi dosa tersebut dan perlu dibaptiskan, disucikan daripada dosa itu. Okay? Tapi dalam Islam tak ada. Apalah salah budak tu? Tiba-tiba lahir ada dosa pula kan. Okay, seterusnya mendidik nilai sejagat keadilan dan persamaan taraf manusia. Menurut Islam, semua manusia adalah sama di sisi Allah, tanpa mengira warna kulit, bangsa, darjat dan sebagainya. Hanya takwa yang membezakan. Dan perkara ini dimanifestasikan dalam beberapa ibadah dalam Islam. Contohnya, ketika mengerjakan umrah dan haji, ketika berihram. Okay? Yang lelaki pakai ihram yang warna putih. Tak kira sama ada dia Perdana Menteri, sebagaimana yang Perdana Menteri kita sekarang tempoh hari mengerjakan umrah. Tengok ihram dia warna apa? Tak ada pula warna emas ke, warna bendera Malaysia ke, tak ada. Tetap warna putih. Sama ada dia seorang raja, dia seorang maharaja, tetap warna yang sama. Okay? Sama juga apabila kita kita meninggal nanti, kain kafannya tetap sama. Tak ada pula, oh sebab saya ni fashion designer, saya nak dikafankan dengan kain koshibo. Okay. Kain chiffon, kain sutra, tak ada. Manusia ini sama. Jadi matinya pun warnanya sama je, kain kafan. Okay. Tetapi pada masa yang sama, Islam tetap mengiktiraf perbezaan budaya manusia. Contohnya cara makan. Ada yang makan pakai sudu dengan garfu, ada makan pakai tangan, ada makan bersila, ada makan bersimpul, ada makan duduk kat kerusi. Itu tak ada masalah. Okay. Tak ada pula, oh siapa yang pakai sudu dan garfu itu adalah bid'ah. Oh tak ada. Okay. Islam juga mengiktiraf perbezaan berpakaian. Selagi mana pakaian itu menutup aurat, jadi Islam tak ada masalah. Jadi kalau misalnya orang Cina nak pakai cheongsam, selagi mana cheongsamnya itu menutup aurat, maka tak ada masalah. Begitu juga kalau dengan orang India nak pakai dhoti, tak ada masalah. Okey, seterusnya etika Islam menolak sistem kasta, apartheid dan sebagainya. Misalnya dalam satu agama lain dia ada sistem kasta. Ada satu kasta tu adalah untouchable. Bukan sebab dia ada aura sehingga tak boleh disentuh. Tapi menurut pandangan agama tersebut, kasta itu terlalu hina sampai tak boleh nak disentuh. Dan mereka tak boleh berkahwin dengan kasta yang lebih tinggi. Mereka bergerak, bermuamalat sesama mereka saja. Okay? Apartheid tahu kan? Membezakan ikut warna kulit. Sebagaimana yang pernah berlaku di Afrika Selatan suatu ketika dahulu. Dan masih diamalkan tanpa disedari di Amerika Syarikat. Itu yang jadi masalah di sana sekarang. Okey, seterusnya perilaku manusia dinilai berdasarkan niat, cara dan matlamat. Okey, matlamat tidak menghalalkan cara, niat tidak menghalalkan cara. Kalau kita tengok contohnya dalam perbincangan awal kita tadi berkaitan dengan Robin Hood. Niatnya baik.
nak tolong orang miskin. Jadi Robin Hood tu dia mencuri dari kalangan orang yang kaya raya. Kononnya untuk tujuan membantu orang yang miskin. Meskipun niatnya baik, tapi caranya salah. Okey, sesuatu tindakan dinilai baik dan beretika meskipun hasilnya negatif. Dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Contohnya, mendapat kecederaan atau terbunuh ketika mempertahankan harta daripada dirompak. Okey, yang kesembilan, mengiktiraf etika Islami, mengiktiraf hak tabi'i seperti kebebasan tanpa mengorbankan aspek keadilan dan kebertanggungjawaban. Okay, kalau kita tengok kebebasan individu dalam ruang lingkupnya dan berakhir apabila bermulanya hak orang lain. Okay, contohnya, kita boleh kalau suami isteri sahaja dalam satu rumah tak nak berpakaian, tak ada masalah. Tutup langsir, tutup pintu, tutup tingkap semua. Suka hatilah. Ataupun duduk rumah seorang-seorang kan. Tapi apabila buka je pintu, melangkah keluar dari pintu rumah, maka di situ ada hak orang lain. Jadi, kalau anda tidak berpakaian apabila melangkah keluar dari rumah, maka perkara itu sudah mencabul hak awam, yakni kesopanan. Ia akan menimbulkan keadaan yang tidak tenteram dan boleh menimbulkan kacau bilau dalam masyarakat. Macam mana tak terkejut orang, kan? Okey, seterusnya. Etika Islami bersifat sistem terbuka dan bukan sistem berasaskan diri sendiri. Dalam etika Islami, yang lebih penting ialah kepentingan umum, kepentingan masyarakat. Seluruh bangsa manusia dianggap sebagai satu entiti. Jadi hak setiap manusia diambil kira. Sebab semuanya adalah anak Adam. Okey. Etika Islami menyeimbangkan antara hak terhadap diri sendiri dengan hak orang lain. Dan apa yang ditekankan dalam etika Islami ialah tidak membiarkan manusia lain menderita tetapi tidaklah sehingga memudaratkan diri sendiri. Okay. Satu perkara yang dalam satu hadis yang mafhumnya tidak beriman seseorang yang membiarkan jirannya kelaparan sedangkan dia kekenyangan. Okay. Maksudnya kat situ, apa yang Rasulullah nak sampaikan ialah kita perlu mengambil berat tentang orang di sekeliling kita. Okay, seterusnya, etika Islami penilaiannya tidak bergantung kepada majoriti atau minoriti. Okay. Tidak, kalau kita lihat di barat, mereka mengamalkan demokrasi sampai kepada tahap yang tak terjangkau di akal kita. Contohnya, kalau kita lihat sekarang, di sana dibenarkan secara undang-undang perkahwinan sesama jantina. Dan ini dibuat berdasarkan kepada majoriti. Tapi etika Islami tidak. Sekiranya Islam menetapkan perkara itu adalah salah, meskipun seluruh manusia menyatakan perkara itu sebagai baik, tapi Islam kata salah, maka ia tetap salah. Okey. Seterusnya, etika Islami bertujuan menghilangkan mudarat dan mengambil manfaat. Manfaat adalah berdasarkan syariat Islam, bukan sekadar kebahagiaan sebagaimana yang difahami dalam utilitarianism. Kalau kita lihat falsafah ini, aliran etika ini menyatakan bahawa sesuatu perkara itu adalah baik sekiranya ia memberi kebahagiaan kepada pelakunya. Jadi akan ada masalah sekiranya pelaku itu melakukan penderaan kepada mangsa deranya, tetapi perbuatan deranya itu, penderaannya itu mendatangkan kebahagiaan kepada pelaku. Maka kalau kita lihat menurut penilaian etika ini, penderaan itu adalah baik. Dia ada masalah kat situ kan. Okay, kemudian menurut etika Islami, apabila berlaku pertembungan antara manfaat dan mudarat,
maka menghilangkan mudarat tersebut perlu didahulukan. Tetapi tidak semestinya. Okey, bergantung kepada keadaan. Okey, dan seterusnya, etika Islami berasaskan kepada kesepaduan antara agama, undang-undang dan etika. Kawalan kebebasan individu berasaskan kebertanggungjawabaan dan keadilan, merupakan saling kaitan antara agama, bioetika dengan undang-undang atau peraturan. Jadi dalam hal ini, kita tidak boleh pisahkan undang-undang, etika dengan agama. Sebab kalau dipisahkan, maka undang-undang yang akan digubal itu akan boleh menimbulkan kecelaruan dan krisis dalam masyarakat. Contohnya undang-undang yang mengiktiraf golongan LGBTQ+. Selalu kita dengar LGBT je kan. Sebenarnya sekarang ni LGBTQ+. Plus tu untuk golongan, sebab kalau sebut semua nanti panjang pula kan. Jadi ada undang-undang yang mengiktiraf. Jadi ini berlaku dalam keadaan masyarakat itu melihat undang-undang adalah mesti dipisahkan daripada agama dan etika. Jadi itu yang jadi masalah. Okay. Jadi harapnya perkara itu tidak terjadi di negara kita. Sebab nampaknya bunga-bunga tu dah mula ada. Okey. Mari kita lihat sains dan teknologi menurut etika Islami yang berasaskan kepada pendekatan maqasidus syariah. Okey, jadi setiap tindakan dan teknologi manusia perlu ke arah menyempurnakan kepentingan, yakni jalbul maslahah, dan mencegah keburukan, darul mafsadah, selari dengan maqasidus syariah. Sesuatu teknologi atau tindakan perlu dinilai dan diteliti secara komprehensif. Maksudnya kita kena lihat apa implikasi. Adakah ianya patuh dengan apa yang digariskan oleh Islam? Adakah objektif dan latar belakang teknologi atau perkara berkenaan bertepatan dengan kehendak Islam? Adakah kaedah yang digunakan mencabul ataupun melanggar mana-mana perkara yang ditetapkan dalam Islam, khususnya yang digariskan dalam Al-Daruriyat Al-Khams? Dan hasil atau matlamat akhirnya bagaimana? Adakah ianya akan menyebabkan mudarat, kecelaruan dalam masyarakat? Pada masa yang sama, penilaian itu perlu mengambil kira sudut pandang intelek, rohani, etika, sosial dan ekonomi berkaitan tindakan berkenaan. Jadi maksudnya, dalam kita nak menilai sesuatu teknologi atau tindakan, sains dan teknologi itu, maka ianya perlu dilihat secara holistik, secara komprehensif, melihat dari pelbagai sudut pandang. Dan ini memerlukan kepada sifat manusia yang berhati-hati, teliti. Bukan manusia yang tengok tajuk terus bagi komen. Kan sekarang kan banyak. Dapat WhatsApp, oh komen. Dengar tajuk berita, oh komen. Inilah yang terjadi kalau semua benda nak difatwakan. Masalahnya yang beri fatwa tu bukan mufti pun. Manusia yang mempunyai kepakaran yang tidak pakar. Sekejap jadi pakar ekonomi, sekejap jadi pakar penerbangan, sekejap jadi pakar kewangan, dan macam-macam lah kan. Ikut-ikut isu. Kemudian penilaian dibuat dalam kerangka objektif hidup Islam yang bermatlamat, bukan berdasarkan kepada kehendak dan nafsu manusia. Kita pernah digemparkan dengan satu kenyataan bahawa seorang wanita dibenarkan untuk melacurkan diri bagi memenuhi kehendak keperluan hidupnya. Sedangkan nampak macam syar'i, nampaklah. Tapi sebenarnya tidak syar'i. Sebab masih ada lagi pekerjaan-pekerjaan yang lain yang boleh dilakukan. Meskipun pekerjaan itu nampak hina,
selagi mana ianya halal, maka kita perlu dahulukan yang halal. Kenapa nak perlu melacurkan diri? Okey, seterusnya asas penerimaan atau penolakan. Sesuatu teknologi ataupun tindakan sains dan teknologi itu berasaskan kepada pemeliharaan kepentingan-kepentingan asasi manusia, iaitu ad-daruriyat al-khams ataupun ad-daruriyat as-sitt, sebagaimana dituntut oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi sebarang tindakan atau teknologi yang mengancam atau merosakkan fitrah manusia akan disekat dan dilarang. Misalnya, pengklonan manusia. Kenapa diharamkan? Kalau kita lihat perbincangan awalnya, yang menentang kepada pengklonan manusia ini menyatakan bahawa seolah-olah kita mengambil peranan Allah, peranan Tuhan dalam menciptakan sesuatu. Sebenarnya bukan itu argumennya. Sebab hidup mati perkara yang diklonkan itu masih lagi tertakluk di bawah kekuasaan Allah. Kalau Allah kata hidup, hiduplah dia. Tetapi pengklonan manusia diharamkan dalam Islam kerana teknologi tersebut merosakkan fitrah manusia dalam aspek kehidupan berkeluarga dan berkasih sayang. Ia akan mencabul kekuatan keutuhan institusi keluarga Islam. Apabila wanita tidak memerlukan lelaki lagi selepas ini. Jadi anak yang lahir itu akan kekurangan kasih sayang seorang lelaki. Dan kalau kita tengok, memang betul ramai sekarang ni ibu tunggal yang berjaya mendidik anaknya sehingga berjaya. Itu tidak dinafikan. Cuma kalau kita lihat, kalau kita buat kajian psikologi, kita akan dapati bahawa anak yang tiada ibu bapa ni, tiada bapa misalnya, ada mengalami kekurangan kasih sayang seorang ayah. Jadi ayah dengan ibu ni saling melengkapi. Okay, sebut pasal saling melengkapi ni, lencong sikit lah. Ada yang membuat perbandingan bagaimana beza ayah dengan ibu. Contohnya, masa nak hantar anak ke asrama. Kalau kita tengok, ibu biasanya akan bagi pesanan yang panjang lebar. Nanti jangan lupa solat, jangan lupa makan, jaga diri baik-baik. Panjang senarai ni. Lepas tu ayah pula pesan. Ayah pesan senang je. Jangan lupa pesan ibu. Okay. Sebab itu dikatakan lelaki dan perempuan ini saling melengkapi. Okay, setiap tindakan atau teknologi dinilai berdasarkan kes kerana mungkin berlaku perbezaan antara satu kes dengan kes yang lain. Ini bagi memastikan kesesuaian pelaksanaan sesuatu tindakan atau teknologi dalam sesuatu masyarakat. Maka penilaian tersebut perlu mengambil kira adat dan uruf masyarakat dan persekitaran terlibat. Okay. Seterusnya, kepentingan umum yakni maslahah ammah diutamakan berbanding kepentingan individu. Maslahah khasah. Di sini letaknya perbezaan antara etika Islami dan juga etika konvensional. Jadi kesukaran individu tidak menyebabkan mudarat yang besar sebagaimana yang berlaku dalam kesukaran umum. Okay. Sebab bila berlaku kesukaran ataupun perkara mudarat dalam masyarakat, maka sedikit sebanyak ianya akan memberi kesan kepada individu. Tetapi sekiranya mudarat itu berlaku kepada individu, tidak semestinya akan menyebabkan mudarat kepada masyarakat. Okey, seterusnya, segala tindakan dan teknologi yang beretika perlu memberi manfaat atau menghindarkan mudarat kepada pihak-pihak berkepentingan, yakni stakeholder. Dan sekiranya hanya bermanfaat kepada segelintir pihak, tetapi pada masa yang sama memudaratkan masyarakat umum, maka ianya ditolak. Okey, sebagai contohnya, sebagaimana kajian PhD saya sebelum ini, berkenaan dengan teknologi bayi triinduk ataupun nama rasminya ialah terapi penggantian mitokondria. Kalau kita lihat secara sepintas lalu, seolah-olah teknologi ini baik.
Sebab ia membolehkan wanita yang mengalami kerosakan, kecacatan pada mitokondrianya boleh mendapat anaknya sendiri daripada zuriatnya. Tetapi apabila dibuat kajian, apabila diteliti, maka didapati yang teknologi ini mengandungi elemen percampuran pihak ketiga dari sudut pembenihannya. Jadi ada unsur kecelaruan keturunan di situ. Dan ini bermakna ia akan memberi kesan kepada kesucian nasab. Keistimewaan Islam ialah ia menjaga kesucian nasab. Pasal tu perkara-perkara yang boleh mengganggu, mencemarkan kesucian nasab itu perlu dihindari dan dilarang dalam Islam. Okay? Pasal tu kalau kita lihat sesuatu prosedur IVF ataupun Assisted Reproductive Therapy ataupun teknologi ART, sekiranya teknologi atau rawatan itu dibenarkan oleh Islam, maka Islam menetapkan garis panduan yang sangat ketat. Maksudnya ketika mengambil benih lelaki, benih perempuan, perlu dilakukan secara terhormat. Kemudian sel gamit lelaki dan perempuan itu perlu dikendalikan dengan sangat berhati-hati. Jangan sampai berlaku pertukaran ataupun percampuran dengan sel gamit yang lain. Okay? Jadi kesimpulannya, kalau kita lihat, etika Islami dalam sains dan teknologi sangat penting dan memainkan peranan yang sangat signifikan dalam memastikan agar sains dan teknologi, kemajuan yang dicapai tidak memberi mudarat kepada manusia, tidak memberi mudarat kepada agama, tidak memberi mudarat kepada alam sekitar. Dan etika Islami memastikan manusia ini dapat hidup dalam keadaan tertib dan harmoni. Sebab itu dalam Islam, etika Islami, kita memandang contohnya ujian nuklear sebagai sesuatu perkara yang tidak beretika. Kerana apa? Kerana ujian bom nuklear ini akan memusnahkan seluruh ekosistem tempat yang dilakukan ujian itu. Jadi ini sememangnya akan memberi kemudaratan yang besar, mudarat yang bersifat umum. Okey, jadi saya rasa setakat ini perkongsian saya untuk malam ini. Jadi saya kembalikan kepada saudara moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Abdul Halim di atas penyampaian yang sangat menarik sebentar tadi mengenai etika dalam sains dan etika Islami dalam sains teknologi. Baiklah, untuk sesi seterusnya kita akan adakan sesi soal jawab. Para hadirin yang mempunyai soalan dipersilakan untuk menaip soalan di ruangan chat yang sudah tersedia. Kita bagi masa untuk chat untuk type dah ya. Okey, pertamanya soalan pada saya sendirilah. Saya ada soalan. Soalan saya, sebab kita dah perhatikan bagaimana ciri-ciri etika Islami ni dan bagaimana etika Islam di dalam sains dan teknologi. Jadi soalan dia ialah macam mana kita nak praktikkan sebagai seorang yang dah terlibat dalam bidang sains, bidang teknologi dan sebagai seorang yang juga mendalami ilmu Islam, ilmu-ilmu pengajar Islam ni lah. Jadi macam mana kita nak praktikkan lagi-lagi dalam zaman yang macam-macam kan, sebagai seorang yang terlibat dalam bidang ni. Okey. Saya boleh terus jawab kan? Boleh Dr.
Kalau kita lihat, intipati utama dalam etika Islami ini ialah kita perlu tabayun dahulu. Kita perlu mengambil sikap berhati-hati dan teliti. Jadi apabila kita berhadapan dengan sebarang isu, sebarang masalah, bukan tidak terhad saja dalam sains dan teknologi, tapi dalam kehidupan seharian, kita jangan cepat melata. Jadi bila hadapi sesuatu masalah, sesuatu isu, perkara pertama tarik nafas dulu. Tarik nafas, istighfar, zikir munajat sikit. Kemudian baru kita lihat apa masalah sebenarnya. Apa perkara utamanya. Dan adakah perkara ini perlu dijawab atau dibiarkan. Sebab dalam Islam, ulama menggariskan kalau bertembung perkara yang bersifat mudarat dan manfaat, kalau boleh disekalikan, kita sekalikan. Kalau perlu diberi keutamaan, maka kita pilih. Sama ada untuk mendahulukan mudarat ataupun mendahulukan manfaat. Maksudnya menghilangkan mudarat ataupun mengambil manfaat. Tapi kalau tak tahu, tak boleh jawab, maka kita mengambil sikap tawakuf. Sehingga perkara itu benar-benar difahami. Jadi dalam konteks seharian, khususnya sebagai pelajar, maka kita perlu melatih diri untuk mengambil sikap berhati-hati dan teliti. Jangan cepat nak melatah. Jangan cepat nak jawab apa sahaja. Sebab kadang-kadang ada isu yang tak perlu dijawab. Sebab makin dijawab, makin menjadi. Okay? Saya harap telah menjawablah soalan. Okey, soalan lagi Dr. Syekh. Sepatutnya Dr. Syekh yang jawab ni. Okey, boleh saya dapatkan pandangan doktor apabila bertembung antara menegakkan keadilan dengan memberi belas kasihan, apakah pendekatan yang terbaik dari sudut pandang etika Islami? Okey, ini pandangan saya. Kita kena lihat situasi. Sebab tidak semestinya menegakkan keadilan itu lebih utama berbanding memberi belas kasihan. Dan tidak semestinya mendahulukan memberi belas kasihan lebih baik berbanding menegakkan keadilan. Sebab ada setengah keadaan yang menegakkan keadilan itu akan menyebabkan mudarat yang lebih besar. Dan ada juga keadaan yang mana memberi belas kasihan itu akan menimbulkan kezaliman. Jadi pada pandangan saya kita kena lihat by case. Aiman Latif tanya pasal hudud. Apa maksudnya? Jawapan ke doktor. Doktor ni ada satu soalan. Soalan dia bunyi, ada tak organisasi yang memastikan etika Islami ni dipatuhi dalam pembangunan sains dan teknologi di Malaysia? Adakah dia di bawah JAKIM atau ada tak organisasi yang memperjuangkan etika Islami ni sebenarnya? Okey. Ada beberapa organisasi yang memperjuangkan ataupun membincangkan isu-isu etika Islami, membincangkan mengenai perkara yang perlu lakukan untuk menambah baik situasi. Sebagai contohnya IKIM. Kalau kita lihat IKIM menganjurkan pelbagai simposium, pelbagai kolokium yang membincangkan apa lagi yang kita boleh lakukan untuk menambah baik keadaan dari sudut etika Islami misalnya. Okay. Cuma setakat yang saya tahu, belum ada satu badan khusus untuk menjaga berkaitan dengan etika Islami
Sebaliknya apa yang saya tahu, di Malaysia sifatnya ialah kerjasama antara agensi maupun kerajaan. Jadi, kalau kita lihat Menteri Sains kita sekarang, Tuan Khairi Jamaluddin, pernah melontarkan idea untuk mengadakan kerjasama dengan pihak universiti, dengan pihak JAKIM untuk menambah baik persoalan etika ini. Begitu juga kerjasama antara JAKIM dan Kementerian Kesihatan, JAKIM, Kementerian Kesihatan, Kementerian Sains, IKIM dan sebagainya. Jadi apa yang saya nampak dalam situasi di Malaysia sekarang, ia lebih bersifat kerjasama. Dia bukan ada satu badan khas. Dia tak ada Badan Etika Islami Malaysia. Tak ada lagi. Tapi memang perkara ini, bila sebut tentang etika, ia memerlukan kerjasama rentas disiplin. Ia tidak boleh bekerja secara silo. Maksudnya JAKIM kerja sendiri, Kementerian Sains kerja sendiri. Tak boleh. Sebab banyak isu sains dan teknologi sekarang, ia memerlukan pandangan dan input dari pelbagai pihak, dari pelbagai disiplin. Okey. Okey. Ada soalan ni, saya ada daripada saudari Nabilah Husna. Saya ada dua soalan. Apa pendapat doktor tentang keperluan penggunaan AI? Kerana pada masa ini ada ditimbulkan isu AI yang kononnya dikira sebagai makhluk. Bagi pendapat doktor, adakah dalam penulisan fiksyen juga seharusnya menitik beratkan tentang isu etika Islam apabila berkaitan teknologi, etc. etc. Terima kasih. Okey, saya suka nak jawab soalan nombor 2 dulu. Okey. Media merupakan, contohnya penulisan fiksyen, merupakan satu wadah yang baik dalam mendidik masyarakat tentang kepentingan etika, terutamanya etika Islami. Okey. Jadi dalam konteks ini, memang seharusnya penulisan fiksyen itu perlu menitik beratkan tentang isu etika Islam. Sebab ia akan memberi pendidikan, kesedaran, sebab tak ramai pihak ataupun tak semua pihak yang sedar pentingnya etika. Sebab kalau kita sedar, kalau masyarakat kita sedar tentang pentingnya etika, maka isu tentang vaksinasi yang ada chip dalamnya tak timbul. Sebabkan kekurangan pengetahuan ataupun kesedaran tentang pentingnya etika itulah isu-isu khabar angin yang kata vaksin COVID-19 ni ada chip di dalamnya. Okay? Jadi kalau ada kesedaran tentang etika, maka perkara ni tak ada timbul pun. Okey, berkaitan dengan keperluan penggunaan AI. Ini sebenarnya perlu ditanya kepada mereka yang lebih pakar tentang isu artificial intelligence. Kalau untuk jawab isu akademi Islam, AI juga kan. So saya bolehlah jawab sedikit. Tapi apa pandangan saya, AI ini penting. AI ini diperlukan dalam memudahkan kehidupan manusia sebab sememangnya sifat dan ciri pembangunan sesuatu teknologi itu adalah untuk memudahkan hidup manusia. Cuma pembangunannya itu perlu mempunyai had, perlu dilakukan dalam ruang lingkup peraturan ataupun etika yang baik. Okey. Sekiranya pembangunan AI itu dilakukan sehingga ke tahap boleh mengambil alih peranan manusia di atas muka bumi ini, maka pembangunan AI itu perlu difikirkan kembali. Okay. Kerana pada masa ini timbulkan isu AI yang kononnya dikira sebagai makhluk. Betul lah. Sebab dia bukan Tuhan. Kan makhluk itu maksud dia illallah. Itu pandangan saya lah. Okey, ada soalan lagi? Tunggu je Ustaz tengok. Tunggu kalau ada soalan lagi ke apa ke. Okey.
Saya nak ambil kesempatan mengucapkan terima kasih kepada Dr. Syekh Muhammad Saifuddin sebab sudi. Ni tok guru saya ni. Tiba-tiba bila nampak gambar tadi jadi nervous. Okey, apakah konsep etika Islami yang perlu diaplikasikan dalam pemvaksinan COVID untuk meyakinkan rakyat marhain bahawa vaksin itu selamat diambil? Pertama, bertanya kepada mereka yang berkeahlian. Ini masalah kita sekarang ni. Kita bukan pakar bidang itu. Tapi disebabkan pembacaan kita yang hanya mengambil masa paling lama pun dalam 7 hari, bahan-bahan yang ada dalam internet, dan bahan-bahan itu pula bukan dari mereka yang berautoriti. Jadi itu yang timbulnya masalah, kenapa ada setengah-setengah rakyat yang rasa takut. Sebenarnya rasa takut pada benda baru itu biasa. Memang kita akan ada rasa takut sebab kita tak alami, tak laluinya. Okey? Tapi takut disebabkan oleh maklumat-maklumat yang tidak bersandarkan kepada autoriti ilmu, tidak bersandarkan kepada fakta, maka itulah perkara yang salah. Jadi kalau kita nak membaca ataupun mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara, pertamanya apa yang Allah kata? Allah suruh kita tanya mereka yang berkeahlian. Okay? Yang kedua, apabila kita dapat berita-berita, khabar, apa yang Allah ajar, kita perlu tabayyun. Jadi itu pentingnya. Dan kalau kita lihat, vaksin COVID ini, sebagaimana sifat-sifat rawatan dalam bidang perubatan, ia tidak bersifat 100% akan menyembuhkan ataupun sifat 100% meyakinkan. Tetapi berdasarkan kajian, berdasarkan ujian yang dah dilakukan oleh para saintis, dan dapatan itu menunjukkan bahawa vaksin yang ada yang dibawa masuk ke Malaysia khususnya telah melalui saringan dan mendapat kelulusan oleh pihak NPRA. Jadi bagi saya sepatutnya rakyat tidak perlu rasa ragu-ragu. Kalau ragu-ragu, kalau dia tak nak ambil, jadi apa pilihan yang dia ada? Biasanya orang akan jawab ambil habatus sauda. Bila mufti kata bukan habatus sauda itu sahaja yang menyembuhkan, mulalah dia cop mufti itu sebagai ejen lah apalah. Okay. Jadi kita perlu yakin pada pihak yang berkuasa, pihak berkuasa agama, pihak berkuasa kesihatan, dan selebihnya kita serahkan kepada Allah. Okay. Wallahu a'lam.